Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid kelas 5 amanah. Ingat lagi cikgu tak? Okey. Cikgu Fakrul bagi murid-murid yang baru masuk. Nama cikgu Fakrul, cikgu yang mengajar kamu bahasa Melayu lah. Okey. Jadi hari ni hari Isnin 8 hari bulan Februari 2021, kita teruskan PDPR kita dengan subjek bahasa Melayu. Okey, dah bersedia semua? Jadi cikgu akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik, sama-sama kita teliti apa yang cikgu akan sampaikan. Okey, kita lihat pada tema kemasyarakatan. Kita berada dalam unit 1, masyarakat penyayang. Tajuk susah senang kita bersama. Jadi cikgu nak semua murid rujuk buku teks halaman 5. Okey, tahun ni kita gunakan sukatan yang barulah untuk bahasa Melayu. Yang tak ada buku teks, kamu boleh gunakan buku teks digital yang cikgu dah hantar sebelum ni ya. Baik, kriteria kejayaan. Maksudnya habis je pembelajaran kita, kamu mesti boleh mesti boleh. Pertama, bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Kedua, memahami maksud 7 daripada 9 peribahasa yang diujarkan. Okay, kita lihat halaman 5 buku teks kamu. Okay, kita lihat kita punya tajuk iaitu susah senang kita bersama. Jadi cikgu nak ke semua murid baca petikan dan dialog yang ada lah. Okey. Kamu dengar dulu cikgu baca Pada suatu hari, Afifi ditegur oleh ayahnya kerana kelihatan gelisah. Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakannya Danish. Kenapa agaknya Afifi berasa simpati, berasa kasihan kepada rakannya Danish? Kita lihat. Ini perbualan yang telah berlaku antara Danish dan juga Afifi. Cikgu baca Ayah saya mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang akibat kemalangan. Beliau memerlukan katil yang bersesuaian di rumah. Baik, jadi kita tahu Afifi sedang memikirkanlah keadaan ayah sahabat dia. Siapa sahabat dia tadi? Okey, betul ya, Danish. Cikgu sambung baca. Encik Nazri mendekati Afifi. Kamu usah susah hati. Rakan Taman Seri Damai telah bulat kata untuk membelikan Encik Azmi
sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini, jelas Encik Nazri. Terima kasih ayah, barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish, kata Afifi. 2 minggu kemudian. Baik, ini perbualan ataupun dialog antara Encik Azmi, Encik Tiong dan Encik Ravin. Maksudnya di sini dialog ini berlaku ada 3 watak lah, seperti yang cikgu sebutkan tadi. Baik, cikgu akan bacakan dahulu dialog ni. Encik Azmi, terima kasih semua. Penduduk Taman Seri Damai mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Encik Tiong, sama-sama kita hidup bermasyarakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang kita ada, kita sumbangkan sedikit untuk golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Encik Ravin, bertuah sungguh kita mempunyai pengurusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Okey, baik. Jadi inilah perbualan yang telah berlaku. Kita lihat pada gambar. Okey, ini merupakan katil khas seperti yang kita baca dalam petikan tadilah. Biasanya kita jumpa di mana katil ni? Okey, betul. Biasanya kita jumpa di hospital lah. Katil ni khas untuk orang-orang yang sakit. Tengok ya. Ada roda, maksudnya katil ni boleh digerakkan. Kita lihat pada tilamnya. Okey. Tilamnya boleh ditinggikan ataupun direndahkan mengikut keselesaan pada pesakit lah. Ini dikatakan katil khas. Bukan macam katil yang kamu gunalah di rumah yang kamu tidur tu. Okey. Baik. Dalam petikan dan dialog tadi ada 9 perkataan yang telah diwarnakan biru. Okey, perkataan-perkataan tersebut merupakan peribahasa. Okey, tepat. Peribahasa ni boleh cikgu andaikan sebagai ibu. Ibu dia. Manakala anak-anaknya, anak yang pertama simpulan bahasa. Kedua, perumpamaan. Ketiga, bidalan. Dan yang keempat, pepatah atau perbilangan.
Okey, ini secara ringkas sajalah penerangan peribahasa ni. Okey, peribahasa ni ibu. Manakala yang 4 ni merupakan anak-anak kepada peribahasa ni. Boleh faham? Terusnya, okey, aktiviti kita iaitu mencari dan memahami maksud peribahasa yang terdapat dalam cerita. Okey. Peribahasa yang ada dalam cerita kita tadi ada 9. Okey, tepat ya. Jadi kita sebutkan dulu sama-sama 9 peribahasa tersebut. Ikut cikgu ya. Pertama, susah hati. Bulat kata. Bagai layang-layang terputus talinya. Lapang dada. Hati emas. Pantas macam kilat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Dan yang terakhir, cepat tangan, ringan tangan. Okey, ini peribahasa yang ada dalam cerita kita tadilah. Jadi tugas kamu ialah mencari maksud. Okey, mencari maksud. Jadi di sebelah kanan ni, okey, cikgu dah tulis maksud peribahasa yang perlu kamu carilah. Jadi kamu padankan. Okey. Padankan maksud peribahasa di sini. Jadi kamu gunakan buku. Cikgu nak kamu sediakan satu buku barulah untuk pemahaman. Okey. Kamu buat 2 kotak macam ni. Okey. 1 kotak untuk peribahasa. Okey, tulis semua peribahasa yang ada 9. Kemudian kotak yang kedua untuk maksud. Okey, maksud kamu boleh rujuk di sini. Mana satu maksudnya? Jadi kamu kena cari dan padankan. Okey? Boleh macam tu ya. Jadi gunakan buku pemahaman ya untuk bahasa Melayu. Buku barulah. Baik, bila semua kerja kamu tadi dah siap, okey, kamu boleh hantar gambar tersebut melalui link yang akan cikgu berikan nantilah. Okey, kamu tangkap gambar hasil kerja kamu dan hantar melalui link. Okey, link yang akan cikgu berikan. Kemudian cikgu akan bekalkan kepada kamu latihan lah. Latihan pengukuhan. Ini berkaitan dengan simpulan bahasa. Tapi kena siapkan tugasan yang pertama dahulu tadi. Itu mencari maksud tadi. Siapkan dahulu. Okey, siapkan dahulu. Hantar gambar tugasan. Kemudian baru kamu jawab soalan pengukuhan tadilah. Okey, jadi sampai sini saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu ucapkan kepada kamu selamat belajar di rumah dan menyelesaikan tugasan yang cikgu berikan. Sekian, panjang umur, kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.